Salam bahagia. Jadi selamat pagi, bertemu semula di channel YouTube Ishak bin Ismail. Jadi pada pagi buta ini, dapatlah saya bersama anda semua ke udara jam lebih kurang 15 minit selepas pukul 12. Jadi inilah kesempatan yang ada yang boleh saya bersama anda. Jadi maklumlah, besoknya hari persekolahan, jadi perlu bangun awal. Jadi di samping anda melihat-lihat apa yang saya bakal paparkan, jadi perlulah anda bersedia bahawa kita akan masuk ke fasa 4 bermula besok. Jadi bersama-samalah kita mengawal, maksudnya menjaga diri, menjaga SOP, dan pastikan anak-anak kita stay safe. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah ikut saja apa yang dibuat oleh kerajaan. Mudah. Jadi kita teruskan pada paparan ini. Saya mohon semua sekalian subscribers, tolonglah jika masuk ad, tolong jangan skip ad. Dan bagi yang belum subscribe, tolong tekan button subscribe. Jadi hari ini adalah lebih orang kata ketara sedikit. Apa yang saya nak lelong adalah merupakan koleksi lama yang dikatakan berabad lama. Jadi koleksi ini dimiliki oleh seorang rakan kita yang saya panggil sebagai adik sahaja. Jadi beliau memiliki keris yang dikategorikan sebagai antique keris. Jadi bolehlah melihat-lihat bagaimana struktur keris ini. Jadi sebenarnya keris ini pada zaman dahulu adalah pendamping bagi pahlawan-pahlawan yang dikatakan pendekar. Jadi bila kita sebut keris, maknanya bila kita jumpa sekarang ini, jadi keris ini merupakan satu senjata yang diguna pakai pada zaman dahulu. Jadi mungkinlah kita tak mengenal pasti, dan saya pun tidak membaca sejarah yang lebih lanjut tentang keris. Tetapi peradaban Melayu, keris itu umpama sebagai senjata utama. Memang diletakkan di pinggang ataupun dipegang di sebelah kiri ataupun kanan tangan ketika berjalan. Jadi kita tengoklah persembahan daripada kita punya seniman P. Ramlee, Tan Sri P. Ramlee, yang berlakon menjadi hang tuah begitu hebat menghunus keris, iaitu keris Taman Sari. Jadi lagu keris Taman Sari, Taman Sari masih ada pada orang kita. Jadi itulah sikit-sikit lah Jadi untuk paparan pada malam ini, keris ini bukan keris Taman Sari, tapi keris ini bukan dari Malaysia juga. Mengikut pemilik beliau menyatakan bahawa keris ini dibawa bukan dari Malaysia. Keris ini dari luar maksudnya. Jadi tentang harga, beliau juga menyatakan bahawa bagi sesiapa yang melihat keris ini, beliau tahulah harganya. Maksudnya orang yang memerhatikan keris ini, jika berminat, maka mereka tahulah berapa harganya. Jadi itulah ayat-ayat yang diberikan oleh rakan tuan empunya keris ini. Jadi saya pun tidaklah boleh meletakkan berapa harganya, sebab beliau meminta saya jangan letak harga. Jadi itulah luahan saya yang kita ambil daripada pemiliknya sendiri. Itu yang dikatakan amanah. Bila orang meminta saya melelong, jadi saya tidak memandai-mandai nak menyatakan itu ini. Jadi perkhabaran saya adalah keris ini sangat-sangat orang kata seni dan binanya itu sungguh orang kata menakjubkan. Orang kata superior, kelas dia tersendiri. Jadi itulah apa yang boleh saya kupas. Saya bukan pendekar, saya juga bukan pahlawan, tapi bila kita nampak keris, kita boleh menghayati bahawa keris ini sebenarnya sangat berharga.
Jadi kita sebutlah ya, harga keris ini boleh dirunding hanya oleh orang yang berminat untuk memiliki keris ini. Jadi saudara dan saudari, pesanan tadi iaitu pemilik tidak meletakkan harga. Jadi kita boleh melihat kepada struktur ya, tempat pegang keris ini. Ya, jadi di situ anda boleh perhatikan bahawa seolah-olah ya, kepala ya orang dan juga ada tangan yang menggenggam. Jadi itu ya, dari sudut pandangan pemerhatian saya. Ya, jadi nak kata look apa saya pun tak pandai. Tapi bahannya kita boleh nampak seolah macam brass ya, campuran lah. Jadi dia bukan ya satu elemen yang mudah kita jumpa. Jadi sudah tentulah keris ini mendapat harga yang tinggi. Jadi ya, kita boleh nampak di situ seolah macam kepala, ada mata, ada hidung, ada mulut dan tengkuknya. Jadi itulah tempat pegang ya keris tersebut. Jadi bila kita pegang, maka kita akan sangkut tangan di situ. Jadi dia genggaman itu jadi padu ataupun erat. Itu persepsi yang saya nampak lah daripada pemerhatian saya. Saya cuba besar-besarkan itu struktur tangan. Jadi di sinilah gambaran sebenarnya. Orang dulu-dulu mereka perasapkan keris. Ya, mereka limaukan keris. Jadi ya, bertanya-tanyalah pada orang dahulu ataupun buat bacaan, kenapa perlu dimandikan limau. All the best.